Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Okey, semua sihat tak hari ni? Sihat. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya dulu, hari ni semua dekat rumah kan? Ke ada yang dekat luar? Okey, so hari ni Kat rumah. cikgu nak tanya, ada siapa-siapa ada masalah elektrik tak? Macam elektrik terputus ke? Ada siapa-siapa ada masalah tak? Tak ada cikgu. Ada. Okey. Ada? Ada elektrik. Okey, tak apalah. Okey, hari ni cikgu akan sambung balik bab 6 iaitu subtopik yang keempat mengenai pengiraan kos penggunaan elektrik. Okey, sekejap. Tak boleh. Okey. Okey, sebelum tu kita tengok dulu hasil pembelajaran. Yang pertama, mendefinisikan maksud kecekapan tenaga. Yang kedua, menyenaraikan contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga. Dan yang last sekali, menentukan jumlah penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik. Okey, kita tengok dulu yang pertama iaitu kecekapan tenaga. Ada pelajar cikgu yang boleh bacakan tak maksud kecekapan tenaga? Saya boleh cikgu. Okey. Okey, Akilah. Saya. Okey. Kecekapan tenaga ialah peratus input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Kecekapan tenaga dapat dirumuskan seperti yang berikut. Kecekapan tenaga ialah tenaga output yang berfaedah bahagi tenaga input yang dibekalkan darab dengan 100%. Okey, terima kasih Akilah. Okey, korang faham? Okey, awak semua faham tak? Kecekapan tenaga sama dengan tenaga output yang berfaedah bahagi dengan tenaga input yang dibekalkan. Faham tak? Ke macam kurang faham sikit? Kurang faham. Tak apa. Kita tengok contoh dia. Okey, contoh kalau awak tengok dekat kiri ni ada satu lampu berfilamen. Okey, dekat sini dia tulis 100 joule tenaga elektrik input yang dibekalkan. So maksudnya dalam yang kita tengok tadi, formula dia tenaga output yang berfaedah bahagi dengan tenaga input yang dibekalkan. So dekat soalan ni maksudnya 100 joule ni adalah tenaga input yang dibekalkan. Okey, so kita tengok pula tenaga output dia, dia tulis 8 joule tenaga output yang berfaedah dalam bentuk cahaya. Dan kat tepi tu dia tulis 92 joule tenaga output yang dibazirkan dalam bentuk haba yang dibebaskan ke persekitaran. Okey, jadi lampu ni dekat lampu kita nak tengok adalah cahaya kan, bukan haba. So tenaga output yang berfaedah dia adalah 8 joule je lah. So kalau kita nak kira kecekapan tenaga dia, tenaga output 8 joule. Kita tak ambil 92 joule sebab formula dia tenaga output yang berfaedah sahaja. Okey, so kita masukkan 8 joule bahagi dengan tenaga input yang dibekalkan adalah 100 joule darab dengan 100. So kita dapat kat sini 8% kecekapan tenaga dia. Okey, faham tak? Faham. Okey, kita tengok pula contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga. Okey, yang pertama adalah lampu berfilamen. Awak semua selalu nampak kan lampu macam ni? Selalu. Biasa. Okey, lampu berfilamen ni tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada tenaga cahayanya adalah 10% sahaja. Maksudnya kuranglah kecekapan tenaga dia adalah kurang. Macam lampu dekat contoh soalan tadi. Okey, yang kedua, lampu jimat tenaga. Selalunya yang ni kita panggil lampu fluoresan lah.
Lampu ni tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada tenaga cahaya adalah 50%. So kalau kita nak bandingkan lampu berfilamen tadi dengan lampu fluoresen ni adalah lebih cahaya dia lebih tinggi. Okey, kita tengok contoh yang ketiga pula, lampu LED. Tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada tenaga cahaya adalah 90%. So antara tiga lampu tu, lampu LED adalah kecekapan tenaga dia adalah paling tinggi. Okey. Seterusnya cikgu nak awak semua tengok dekat tiga gambar ni. Gambar pertama tu adalah aircon, gambar kedua peti sejuk dan gambar ketiga pun aircon. Cikgu nak tanya, apa perbezaan yang awak boleh nampak dekat gambar tu? Besar. Besar. Kilowatt. Lagi selain tu? Apa satu benda dalam setiap gambar tu ada je benda tu? Ada siapa-siapa nampak tak? Stiker. Betul. Siapa yang jawab tu? Saya. Okey. Terima kasih Atira. Okey. Sebenarnya stiker tu adalah stiker label cekap tenaga. Okey, stiker ni telah dilancarkan oleh Suruhanjaya Tenaga ataupun ST dalam program pelabelan cekap tenaga bagi pelbagai jenis peralatan elektrik untuk kemudahan awam. So sekarang ni dekat setiap alat elektrik ada label ni. So maksudnya kalau kita pergi nak beli alat elektrik, kita boleh tengoklah buat perbandingan berapa nilai kecekapan tenaga dia. Okey, boleh faham tak? Boleh. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. Dekat gambar sebelah kiri ni. Awak tahu tak apa tu? Meter. Meter. Dekat Meter rumah elektrik. ada kan? Ke ada rumah siapa-siapa yang tak ada meter elektrik ni? Tak ada kan? Semua ada. Okey, so Ada. Ada. fungsi dia adalah untuk mengukur kuantiti tenaga elektrik yang digunakan. So maksudnya yang setiap bulan ada orang datang cek meter elektrik tu, sebenarnya dia tengok bacaan. Kalau boleh tengok dekat meter ni ada bacaan ni kan, 00776 kilowatt kan. Sebenarnya dia tengok bacaan ni lah, sebab bacaan ni menentukan kos penggunaan tenaga elektrik. Okay, so selalunya setiap bulan lah orang akan datang cek ni. Okay. Seterusnya kita tengok pula kepada terms yang akan kita gunakan untuk kira tenaga elektrik. Yang pertama adalah kuasa elektrik iaitu P. Kuasa elektrik ini ialah kadar tenaga elektrik yang digunakan suatu elektrik. So unit SI dia adalah watt ataupun W. So kuasa elektrik P sama dengan tenaga elektrik yang digunakan bahagi dengan masa. Yang kedua, arus elektrik ataupun I. Maksud dia adalah kadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor. Unit SI dia ialah ampere ataupun A dan cas elektrik ialah coulomb. Dan ini adalah formula dia, arus elektrik sama dengan cas elektrik Q bahagi dengan masa. Okey, dan yang last sekali ialah voltan V, iaitu tenaga elektrik yang digunakan untuk menggerakkan seunit cas elektrik. Okey, unit voltan ialah volt dan formula dia ialah tenaga elektrik bahagi dengan cas elektrik, iaitu Q. So berdasarkan ketiga-tiga ni kita boleh rumuskan yang formula dia P sama dengan IV. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, soalan yang pertama, dekat jak ni dia tulis ni jak elektrik dengan nilai kuasa 2200 watt dan nilai voltan dia 240. So nilai kuasa ni adalah P. Dan nilai voltan pula, voltan tadilah yang kita tengok. So dia cakap dekat soalan ni ialah hitungkan arus yang mengalir melalui jak ini.
Okay, so kita guna rumus tadi P sama dengan VI sebab kita nak I. So P dia dah bagi 2200 watt dan voltan pula 240. So kita gantikan je P dengan V dan bahagi kita dapat 9.17 ampere. Boleh faham tak? Boleh. Okay, so awak semua kena ingat rumus ni je. P sama dengan VI. Okay, seterusnya kita tengok pengiraan kos penggunaan elektrik. So unit yang kita gunakan untuk pengiraan kos elektrik tadi ialah kWj, iaitu kilowatt jam. Yang dekat meter tu, tadi kan meter elektrik yang kita tengok tu, kat situ unit dia tulis kWj. So 1 kilowatt jam ni ialah tenaga elektrik yang digunakan pada kadar 1 kilowatt ataupun 1000 watt dalam masa 1 jam. So 1 kilowatt jam ni kita boleh juga panggil sebagai 1 unit. Dan kat bawah ni ada rumus dia iaitu tenaga elektrik yang digunakan sama dengan kuasa darab masa. Okey, kita tengok soalan dia. Soalan ni, Azlini boleh bacakan tak soalan? Boleh. Sebuah cerik elektrik 2 kilowatt mengambil masa 10 minit untuk mendidihkan air. Hitungkan kos penggunaan tenaga elektrik untuk mendidihkan air itu jika kadar bagi setiap unit ialah 21 sen. Itu je kan cikgu? Okey, itu je. Terima kasih Azlini. Okey, jadi berdasarkan soalan yang Azlini baca tadi, kita boleh tengok kan dia cakap kuasa dia adalah 2 kW. So 2 kilowatt. Dan dia bagi juga masa 10 minit. So cukuplah kan kalau kita nak cari tenaga elektrik yang digunakan. So kita masukkan je dalam formula ni. 2 kilowatt darab dengan masa. So masa ni dia bagi 10 minit. Tapi dalam formula dia nak jam. So awak kena tukar 10 minit bahagi 60. 60 minit. So dapat tadi dekat yang kita tengok tadi kan cikgu ada bagi tahu 1 kilowatt jam dirujuk sebagai 1 unit. So dekat sini kita dah dapat 1/3 kilowatt jam. So boleh juga tukar kepada 1/3 unit. Okey, lepas tu dekat soalan ni dia ada cakap juga kadar bagi setiap unit ialah 21 sen. So kalau kita nak kira kos 21 sen darab dengan 1/3 unit, so kita dapat 7 sen. So kos penggunaan cerik elektrik ni selama 10 minit ialah 7 sen sahaja. Okey, itu sahaja untuk hari ni. So kita recall balik apa yang cikgu dah ajar tadi. Yang pertama ialah tentang definisi kecekapan tenaga. Lepas tu kita tengok pula contoh teknologi cekap tenaga. Yang pertama tadi apa? Lampu apa cikgu cakap? Lampu LED. Lagi? Fluorescent. Okey. Fluorescent. Lagi? Satu lagi? Lampu berfilamen. Okey, lepas tu kita tengok juga kepada label cekap tenaga tadi. Dan yang last sekali, pengiraan kos penggunaan elektrik. So, awak semua boleh fahamkan apa yang cikgu ajar? Faham cikgu. Faham. Faham? Nanti cikgu tinggalkan sikit homework. Awak boleh buka buku teks muka surat 200 tu, awak buat aktiviti 6.11. Dan aktiviti tu awak boleh hantar minggu depan lah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih Terima kasih cikgu. cikgu. Terima kasih cikgu.